أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan perkara-perkara yang sering dianggap sebagai keramat dalam masyarakat kita, dan bagaimana masyarakat kita berinteraksi dengan perkara-perkara yang sering dianggap sebagai luar biasa, kan? Yang dianggap sebagai ada satu benda yang istimewa, dan benda itu berjangkit sampai ke tahap dianggap sebagai ada sesuatu fadilat yang tertentu ataupun kelebihan yang tertentu, sama ada dari segi agama ataupun dari segi perubatan, untuk berubat, kan, untuk membuat masalah penyakit, ataupun untuk menyelesaikan masalah sihir dan sebagainya. Jadi kita pada malam ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sering kali dalam masyarakat kita menyambut Maulidur Rasul dan sebagainya, maka sudah tentulah perkara yang paling tepat bagi kita yang mendakwa sebagai mengikuti dan sangat menyintai dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara kita mengikut bagaimana cara Nabi dan juga para sahabat dalam berinteraksi ataupun dalam menerima perkara-perkara yang seringkali yang mungkin ataupun yang berlaku dalam kehidupan mereka yang dilihat seperti luar biasa, sebagai satu panduan kepada kita semua supaya kita tidak terbabas dalam agama sehingga kita terpesong daripada landasan yang benar. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat banyak nas, kan, banyak nas di dalam agama kita yang menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita antara tujuan yang utamanya adalah untuk memerangi syirik, kan, untuk memerangi kesesatan, dan untuk memerangi apa yang dianggap sebagai tahyul ataupun khurafat dan adik-beradik dia, kan, keluarganya, apa-apa yang seangkatan dengannya. Sebabnya ialah daripada perkara yang dianggap keramat itu, yang dianggap sebagai sangat istimewa, benda yang luar biasa, tetapi dia secara perlahan-lahan dia membawa individu ataupun ahli masyarakat terbabit sehingga akhirnya mereka ini terkeluar daripada landasan agama. Na'udzubillah. Jadi kita malam ni kita akan lihat bagaimana para ulama membahaskan tajuk seperti ini sebagai panduan kepada kita semua.
Baik, kita mulakan dengan hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita supaya kita ni jangan terikut-ikut dengan kesilapan ataupun kesesatan umat yang terdahulu. Ini nombor satu, kan, yang perlu kita lihat malam ni. Ini nombor satu. Apa yang umat dahulu buat, mereka yang sesat, zaman jahiliah mereka, rugi sangat tuan-tuan kalau kita mengulangi benda yang sama, kan, the same mistake. Yang ni sangat rugi. Sepatutnya kesilapan-kesilapan lampau itu kita jadikan sebagai panduan, pedoman ataupun sempadan, supaya kita dapat menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan agama dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira' hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak langkah, kebiasaan umat yang sebelum kamu. Nabi kata, kamu akan ikut kebiasaan ataupun amalan ataupun apa yang mereka lakukan itu. Nabi kata shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', kan, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Maksudnya sikit-sikit, kan, sikit-sikit, sehingga akhirnya kalau mereka masuk lubang biawak dok sekalipun, maknanya kalau mereka ni masuk dalam kebinasaan sekalipun, maka Nabi kata kamu akan memasukinya juga, kamu akan ikut juga, walaupun masuk dalam lembah kebinasaan, kan, masuk dalam kerosakan, dalam kesesatan, kamu akan ikut juga. Maka ini antara bahaya jikalau kita terikut-ikut dengan amalan jahiliyah ataupun amalan-amalan terdahulu yang terpesong daripada ajaran agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa Allah Azza wa Jalla benci sangat. Allah benci apa? Benci sangat orang yang terikut-ikut dengan kebiasaan jahiliyah. Kita kena tahu apa dia kesilapan orang dulu. Bila kita tahu kesilapan orang dahulu, kita jangan ulang balik benda tu. Sebab Nabi bagi tahu bahawa Allah sangat benci, Allah sangat murka golongan yang terikut-ikut dengan kebiasaan jahiliyah. Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang direkodkan dalam Sahih Imam Muslim, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, abghadun nasi ila Allah thalatha. Nabi kata orang yang sangat dimurkai oleh Allah ni ada tiga. Ada tiga jenis, ada tiga bentuk manusia yang sangat dimurkai oleh Allah, yang Allah benci sungguh. Ada tiga. Apa dia? Yang pertamanya mulhidun fil haram, iaitu nombor satu, orang yang buat dosa di tanah haram. Itu nombor satu. Kita duk pergi haji, kan, kita duk pergi buat umrah, duduk di tanah haram. Tanah haram kat mana? Mekah dengan Madinah, kan? Duduk dekat Mekah, duduk kat Madinah, tapi duk pergi buat benda yang Allah Ta'ala larang. Ini adalah kebencian Allah nombor satu. Yang Allah Ta'ala murka sungguh. Kita tuan-tuan sepatutnya bila kita sampai tempat yang mulia macam tu, kan,
tempat kelahiran Nabi, tempat Nabi sebarkan Islam. Di situlah ada Masjidil Haram, di situlah sebahagian daripada kehidupan Nabi. Sepatut kita hak kata sayang kat Nabi ni, kat situlah kita buat ibadat sungguh-sungguh. Kan? Sampai di Madinah sebagai contoh ada Masjid Nabawi. Kat situlah ada rumah Aisyah, rumah Nabi, kisah-kisah sahabat apa semua kat situlah, kaum Ansar dan sebagainya. Sepatutnya ini akan merangsang diri kita untuk semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatutnya. Tapi tiba-tiba sampai tempat yang macam ni, tempat yang orang kata tanah haram ni, kan, tempat yang sangat dimuliakan ini, tiba-tiba kita sewenang-wenangnya melakukan kemungkaran di sisi Allah Ta'ala. Itu yang menyebabkan orang yang macam ni, dia masuk dalam kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kita sampai di tanah haram, pastikanlah kita ni buat sebaik yang mungkin, kan? Buat seelok yang mungkin. Maksiat, benda mungkar. Tambah pula tuan-tuan, kalau hak jenis buat benda syirik, kan, hak ni lagi dahsyat, kan? Duk buat benda-benda syirik di tanah haram. Yang tu kita dah ulas banyak kali dah, kan? Dia buat benda-benda syirik, kan? Dia ambil kadang-kadang apa benda yang tak dibenarkan, dia rusak tiang apa-apa apa semua ni, macam-macam lah benda yang dia buat, yang sesat, yang karut dan boleh membawa kepada syirik. Na'udzubillah. Jadi kita kena tinggalkan benda tu. Yang kedua, apa dia? Iaitu orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam, kan? Dia masuk Islam dah, kan? Dia dah jadi orang Islam, kan? Tapi masih lagi mencari-cari benda jahiliyah, kan? Kita sepatut bila kita jadi orang Islam, kita tinggal semua amalan jahiliyah. Bila kita jadi orang Islam, kita baca Quran, kita belajar hadis, maka kita tinggal semua amalan tok nenek moyang kita, mana-mana yang karut, yang bertentangan dengan Islam. Islam dah datang ke tanah Melayu ni, kan? Islam dah datang ke negara kita, dakwah Islam sampai kepada kita. Maka sepatutnya kita buang jauh-jauh segala amalan ataupun adat resam dan sebagainya, upacara, ritual dan seumpamanya yang bertentangan dengan Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang masih lagi mengekalkan benda-benda karut, benda-benda khurafat, kan, walaupun dia dah jadi orang Islam, masih lagi duk cari benda-benda yang mengarut, yang tahyul, yang syirik, na'udzubillah, maka orang ini dia berada dalam hak nombor 2 ni, yang kata abghadun nasi ilallah, orang yang atau manusia yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiganya, orang yang menumpahkan darah seseorang tanpa hak untuk dia membunuhnya, tanpa sebab, yang dia membunuh orang lain. Maka gambaran ataupun ilustrasi yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi semua benda-benda lampau yang karut marut ni, yang khurafat, yang syirik, semua ni terkandung dalam Sahih Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Nabi bagi tahu, maksudnya ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah terkubur di bawah tapak kakiku ini. Bila Nabi datang, semua hak jahiliyah yang karut marut itu semua terkubur di bawah tapak kaki Nabi. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita ialah mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Pijak semua, hapuskan semua, kan? Hilangkan semua kebiasaan, kelaziman
ataupun tradisi dahulu kala sebelum Islam, sebelum kita terima Islam. Kita dah jadi orang Islam, kita buang jauh-jauh semua perkara yang tidak baik, perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid dan juga ibadat-ibadat yang disyariatkan kepada kita. Maka apa yang berlaku tuan-tuan hari ini ialah bagaimana pada zaman moden kita ni masih ada lagi, walaupun sepatutnya tak ada dah, tapi masih ada lagi kepercayaan atau amalan-amalan tertentu yang berkaitan dengan orang yang dah mati ataupun benda-benda hak mati yang tak bernyawa. Benda yang berlaku zaman jahiliah dulu ataupun zaman tok nenek moyang kita hak terikut dengan agama lain, pengaruh agama lain ataupun kepada amalan yang tidak ada kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya, tapi rupa-rupanya masih ada. Contoh apa dia tuan-tuan? Contohnya ialah kalau ada tempat-tempat yang dianggap keras, benda-benda yang dianggap pelik, ada batu yang nampak istimewa sikit dan sebagainya, itulah yang menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Sama ada untuk berubat, untuk dijadikan apa, Tok Romo ambil buat tangkal ke, dia bungkus dengan kain dengan color yang tertentu dan sebagainya, pakai dekat badan dan seumpamanya. Maka ini yang menjadi antara contoh bagaimana kesesatan yang berlaku kepada manusia pada zaman moden. Dulu tuan-tuan, yang kata Al-Lata dengan Al-Uzza ni, cerita dia lebih kurang macam tu. Al-Lata ni dia adalah batu yang kita kata berhala kan. Kita kata ni Al-Lata, Al-Uzza kan. Itu berhala. Tapi kita tahu tak Al-Lata ni berhala yang macam mana? Supaya kita nampak tuan-tuan, tujuan kita cerita ni supaya kita nampak bagaimana kesilapan orang Arab jahiliah dulu. Sebenarnya dia ada persamaan dengan kesilapan, bukan semua tapi segelintir di dalam masyarakat kita. Al-Lata ni tuan-tuan adalah satu batu yang dianggap ada keramat, batu yang dimuliakan oleh orang-orang Arab, batu yang dianggap dia ada keberkatan, dia ada kebaikan pada batu tu. Ni masalah dia. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Maka jikalau mereka ni menghadapi musim kemarau sebagai contoh, hujan dah lama tak turun, mengharapkan hujan, ataupun mereka ni sakit, ataupun ada wabak, merebaknya wabak dan sebagainya, mereka ni ada masalah, maka mereka akan pergi ke tempat-tempat yang mana batu tu mereka anggap ada keistimewaan. Batu tu mereka anggap ada keistimewaan. Tujuannya ialah untuk nak selesai masalah tadi lah. Hak kata kemarau, hujan tak turun dan sebagainya. Maka di sisi apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Katsir kata apa? Imam Ibn Katsir kata, yang kata Al-Lata itu dia adalah satu batu yang besar, color dia putih dan dia ukir. Dia ukir Al-Lata tu, dan atas Al-Lata tu dia buat satu bangunan. Dia buat satu bangunan, kita katalah rumah ke, satu bangunan, dinding apa semua. Lepas tu dia ada kelambu dan dia jaga tempat tu, dan sekeliling itu tempat tu dimuliakan oleh penduduk Taif. Penduduk Taif. Al-Lata ni dia ada dekat Taif. Jadi puak-puak Taif jaga tempat tu, dan ini menjadi kebanggaan orang-orang Arab pada masa itu. Lepas tu mereka juga tuan-tuan sekalian bila jumpa pokok, mereka jumpa pokok besar, ada daun lebat, mereka anggap pokok ni ada keistimewaan. Betul tak ada keistimewaan? Betul lah, sebab apa tuan-tuan? Memanglah istimewa. Padang pasir, padang pasir nak cari pokok punya susah. Tiba-tiba adalah satu dua tempat ada pokok.
Besar pula tu. Rimbun pula daun-daun dia. Maka sudah tentulah pokok macam ni dianggap istimewa oleh orang-orang Arab yang hidup di padang pasir. Macam saya pergi ke Bahrain, kan? Bahrain. Sebenarnya nak pergi ke Turki. Package yang saya join tu, dia ada stopover di Bahrain. Jadi bila sampai di hotel di Bahrain, sementara nak tunggu flight esok tu, tour guide tanyalah, masa kosong tu nak isi apa-apa tak? Kita kata tak apa, kita jalan-jalan tengok Bahrain apa yang menarik. Dia kata kat Bahrain ni ada satu benda menarik, dia kata. Tour guide tu dia Arab. Dia kata kat sini ada satu tempat menarik, dia kata. Kampus semangatlah nak tahu apa dia. Dia kata kat sini ada satu, dia panggil Syajaratul Hayah. Dia panggil Syajaratul Hayah. Saya duduk dengar, kita tahu dah Arab. Syajaratul Hayah ni macam pokok. Kan syajarah ni pokok. Kita dekat Malaysia pokok punyalah banyak. Apa yang pelik dengan pokok? Tanya dia, apa istimewa pokok tu? Oh, dia kata pokok ni pelik, dia kata. Sangat pelik. Apa yang pelik? Dia kata padang pasir tak ada pokok, dia kata. Tiba-tiba pokok ni ada. Dia kata tu pelik. Kita duk fikir, nak gelak pun takut dia kecil hati. Kita kat Malaysia tuan-tuan, pokok punyalah banyak. Kan? Tiba-tiba nak redah padang pasir, nak naik 4x4, nak naik tak kira lah apa kan, nak naik kenderaan nak pergi, nak redah padang pasir semata-mata nak tengok pokok. Saya kata ni kerja gila, saya kata ni. Kan? Tapi nak buat apa? Dah kita nak tunggu esok, tak apalah. Fikir-fikir, pergilah juga, kan? Jadi bila kita pergi tu, adalah 2-3 tempat yang dia bawa kita selain daripada yang dipanggil sebagai pokok yang yang dipanggil sebagai Syajaratul Hayah. Maka saya pun pergi dengan rombongan pergi sungguh lah tuan-tuan. Dengan padang pasir, duk redah padang pasir sampai tengah-tengah. Macam ni je pokok. Kan? Macam ni je pokok yang kita nak tengok tu. Dekat Malaysia punyalah banyak pokok yang lagi pelik. Kalau kita kata pelik lah. Hak lagi istimewa. Hak lagi banyak daun. Hak lagi besar. Hak lagi banyak dahan. Hak banyak buah. Lagi banyak kat Malaysia ni tuan-tuan. Tapi bagi dia orang, itu sangat pelik. Bagi dia orang. Tak apalah. Jadi, benda ni yang berlaku. Zaman Nabi dulu. Puak Arab jahiliah ni tuan. Dia nampak pokok, daun tu banyak, rimbun dengan dahan apa semua dengan daun-daun semua tu ada banyak. Mereka anggap ini sangat istimewa. Mereka duduk dekat pokok tu, bawa makanan, makan bawah tu. Gantung pedang-pedang ni. Orang Arab kan dia bawa pedang. Gantung pedang-pedang dekat dahan-dahan pokok. Bagi mereka, pokok ni memberi keberkatan 1001 macam keberkatan kepada mereka. Dan pada mereka, pokok tu memberi kekuatan kepada mereka untuk lawan puak-puak Arab yang lain. Dan bagi mereka, bila kita gantung pedang tadi, dia akan bagi kekuatan kepada pedang-pedang mereka. Jadi diorang pun duduk jadi tumpuan tempat tu. Jadi tumpuan, gantung pedang apa semua. Maka tuan-tuan sekalian, diceritakan kisah ni oleh Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi kata, kami keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hunain. Masa tu dia kata, kami baru saja keluar dari kekufuran. Maknanya mereka ni baru terima Islam, baru beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu Abu Waqid Al-Laythi kata, puak-puak musyrik ni, mereka ada pokok yang besar. Yang mana mereka duduk dekat pokok tu dan mereka gantung pedang-pedang mereka itu pada pokok itu. Maka kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata dekat Nabi. Mereka kata dekat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, kan,
ij'al lana dhata anwat. Dia kata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pokok zatu anwat. Mana macam itulah, zatu anwat, pokok yang besar yang pokok Arab ada tu. Kita pun nak juga macam mereka. Lagu itulah kan. Kalau mereka ada benda yang hebat macam tu, kita pun nak juga ada. Nak lawan dengan puak-puak musyrik. Maka dengar sahaja cadangan tadi tuan-tuan. Apa reaksi Nabi? Apa respon Nabi? Nabi tuan-tuan bertakbir. Bila dengar sahaja idea tu, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Allah Maha Besar. Nabi bertakbir. Allah Maha Besar. Bila dengar benda yang mengejutkan macam tu, kan, cadangan yang pelik macam tu, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Ini pun menjadi salah satu sunnah tuan-tuan. Kalau kita dengar benda-benda yang aneh, kan, katalah anak kita bagi tahu kat kita benda yang pelik ke apa ke, benda yang tak logik ke, kan, benda yang karut ke apa, anak ke kawan ke cerita kat kita apa-apa, menjadi sunnah kepada kita antara ucapan atau zikir untuk kita ucapkan ialah bertakbir, kan, Allahu Akbar. Kita bertakbir, kita membesarkan Allah. Baik, bila Nabi bertakbir Allahu Akbar, Nabi kata apa? Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku ini ataupun nyawaku ini berada pada tangannya. Nabi kata apa? Bahawa demi Tuhan yang diriku ini berada pada tangannya, sesungguhnya ucapan kamu ini adalah sama sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Nabi bawa perhatian sahabat-sahabat masa tu kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Bawa balik ingatan para sahabat kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi kata, sebagaimana ungkapan kata-kata Bani Israel kepada Musa alaihissalam, iaitu jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Mereka pun ada benda yang mereka sembah, kita pun nak jugalah. Kaum Nabi Musa bagi tahu dekat Nabi Musa, mereka pun ada, kita pun nak juga. Padahal tuan-tuan, kita dah ada Allah. Kan kita dah ada Allah. Tapi bila tengok orang lain ada something, kita pun nak lawan juga benda hak depa tu ada tu. Ni perangai manusia. Kan, perangai manusia macam tu. Maka bila dengar cadangan daripada kaum dia, bila kaum dia kata ij'al lana ilahan, kan, jadikan kepada kami satu sembahan sebagaimana mereka ada sembahan. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Nabi bagi tahu ni. Nabi bagi tahu dekat sahabat apa respon daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Bila minta kata nak ada juga sembahan macam depa dah ada sembahan, maka Nabi kata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Maksudnya kamu adalah kaum yang stupid, bodoh, minta benda-benda yang macam tu. Baik, ini memberi gambaran kepada kita bahawa manusia ni memang macam tu. Dia suka, orang lain ada, dia pun nak juga. Ada benda-benda hak pelik, benda pelik lah kan, benda yang ganjil. Manusia ni dia suka nampak pelik sikit pada orang, ada style lain sikit. Kalau hak sama dengan orang, apa yang kita nak cerita kan? Kalau ada lain sikit, yang tu yang syok kan? Saya ingat mula-mula saya kenal nasi padang. Nasi padang tahu? Ini ramai macam tak makan nasi padang kan? Mula saya tak tahu tu nasi padang ni apa. Cuma dengar lah orang duk cerita nasi padang. Oh, sedap lah nasi padang. Saya pun tak tahu. Sehinggalah satu hari saya berkuliah di sebelah negeri Perak kan. Di negeri Perak, sahabat-sahabat kita lepas program, lepas kuliah,
Dia orang ajak kami pergi makan jamu selera nasi padang. Rupa-rupanya nasi padang ni memang sungguh ada benda pelik. Agak-agak apa dia benda pelik? Ni saya lah, saya tak tahu lah tuan-tuan pelik ke tidak. Saya tengok ikan terbang. Tahu ikan terbang? Ikan tu dia goreng tuan-tuan, dia macam berdiri tu. Wah. Kan? Saya tengok tu, wah. First time in my life. Kan? Kali pertama dalam hidupku melihat benda yang sangat pelik. Orang goreng ikan tu macam duk terbang, duk berdiri macam tu. Wah, pelik ni. Ambil gambar tuan-tuan, share tu dengan adik-beradik. Tunjuk ni abang jumpa makanan pelik. Kan, macam tu lah tuan-tuan. Kita ni jumpa pelik sikit, ambil gambar, share lah. Sama lah juga apa tu, orang kata apa, burger apa benda, siapa tak tahulah. Ada satu burger hak pelik kan, satu burger yang pelik macam mana, sampai orang KL tuan-tuan datang Penang. Orang KL datang Penang sebab nak makan burger hak pelik. Saya pun kata pelik macam mana lah burger. Setahu saya burger ni burger. Apa yang pelik dengan burger? Kawan saya kata, Ustaz tak tahu burger ni memang pelik. Saya kata pelik macam mana? Dia kata ada banyak tingkat. Dia kata burger tu banyak tingkat. Saya kata biar betul. Dia kata betul tak, banyak tingkat. Saya kata sudah, siapa nak makan ni? Kita makan satu lapis, dua roti tu pun kenyang dah tuan-tuan. Kan? Double chicken apa semua. Tu kenyang dah. Ni berapa tingkat tu ada ni. Itu bukan makan tuan-tuan. Orang tak panggil makan burger banyak 10 tingkat tu. Atau orang panggil apa? Menterkedarah. Waktu menterkedar. Nak sebut pun kita malu tuan-tuan. Nak sebut kita malu. Tiba-tiba nak ambil gambar tunjuk. Pasal apa? Sebab pelik. Manusia memang, perangai manusia memang macam tu. Bila nampak pelik, dia syok. Beli kereta, dia punya solek kereta tu tak apalah. Tuan-tuan nak buat lipstick kat kereta ke, tuan-tuan nak buat apa kat kereta, tak apalah. Tapi jangan sampai langgar undang-undang JPJ marah lah kan. Saya duduk atas highway, satu kereta ni tuan-tuan, tak apalah, color pelik tu tak apa lagi kan. Color dia seorang di atas highway. Orang lain tak ada color macam tu, dia seorang lah, tak apalah tu color tu. Dia punya tayar, dia punya kangkang tu 45 darjah tuan-tuan. 45 darjah kangkang tayar tu. Dia punya camber ke apa? Dia kangkang macam tu. Saya kata ya Allah. Kalau lawa tu tak apalah. Tuan-tuan try buat kat kereta tuan-tuan tengok lawa lah. Tapi pelik manusia suka bila buat benda pelik ni, orang tengok dia. Tak apalah. Benda pelik yang tak langgar akidah tu kita letak tepi, tapi yang kita nak cerita malam ni, manusia suka kalau ada benda pelik. Dan bila berlaku benda pelik, maka dia punya reaksi itu dahsyat. Reaksi manusia tu bila dia tidak dikawal oleh akidah tauhid, hak ni bahaya. Ini sangat bahaya. Kita tengok, adakah pada zaman Nabi tak pernah berlaku benda pelik? Adakah zaman Nabi tak ada benda-benda ajaib? Nah, yang kita nak tengok tuan-tuan. Antaranya yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kisah berkenaan dengan peliknya batu Khandaq dalam peristiwa Khandaq. Kan? Khandaq ni perang yang persediaan tu gali parit nak berhadapan dengan musuh. Kan? Jadi apa yang berlaku? Mengikut riwayat pada Amr bin Auf, dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat garisan. Hak kata nak buat parit tu kat mana? Kan, buat tanda. Garis panjang tu buat tanda ni. Parit-parit yang kita nak gali. Kita nak korek, kita nak buat parit untuk lawan dengan musuh. Kan? Dalam perang yang dipanggil sebagai perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Jadi masa duk gali, duk korek ni tuan-tuan, ditemui satu batu yang saiz dia besar. Batu tu saiz dia besar. Dan batu ni color dia putih.
Kalau dia putih dan dia bulat, batu. Lepas tu duk pukul lah batu tu sebab nak korek, nak buat parit ni. Tapi dia tak pecah. Batu tu tidak pecah. Batu tu tidak pecah. Tapi Amr bin Auf kata, yang rosaknya alat-alat kami. Kan? Patahlah, macam-macam. Kita kata batu tu, batu tak pecah, tapi alat kami yang rosak. Alat kami yang rosak. Maka kami pun bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu dekat Nabi pun ambil satu alat daripada Salman Al-Farisi. Idea ni idea Salman, kan, idea Salman. Maka Nabi pun ambil satu alat daripada Salman Al-Farisi dan Nabi pukul batu tu dengan satu pukulan. Nabi pukul batu tu dengan satu pukulan. Bila Nabi pukul batu tu kali pertama, maka batu tu pecah, dia terbelah. Batu tu terbelah dan batu tu mengeluarkan cahaya. Batu tu mengeluarkan cahaya. Dan bukan setakat batu tu mengeluarkan cahaya, tapi yang peliknya tuan-tuan, yang peliknya, cahaya tu menerangi satu Madinah. Seolah-olah nak kata terang tu, seolah-olah katalah malam, tiba-tiba cahaya keluar. Macam itulah, nak kata terangnya cahaya yang keluar daripada batu tu dan menerangi Madinah. Kalau benda ni berlaku zaman kita, agak-agak apa jadi tuan-tuan? Agak-agak apa jadi? Ni tak tahulah. Pakat ambil seorang sikit buat balik tuan-tuan, ambil seorang sikit berebut. Tak ada polis datang tuan-tuan, tak ada polis datang. Polis sementara nak datang, nak telefon dulu, bagi tahu nama, bagi tahu alamat apa semua. Tak ada polis sampai. Habislah batu tu, orang kampung pakat ambil seorang sikit. Oh, batu ajaib, simpan kat rumah, tak kira lah nak tak almari ke, buh dalam apa botol. Buh dalam botol ke apa ke, kan? Nak buat perhiasan ke, nak buat azimat tangkar, yang ni masalah dia. Nak cerita kepada sahabat-sahabat semua bahawa benda yang pelik ni bukan zaman kita sahaja ada. Zaman Nabi pun memang ada. Tapi benda yang pelik yang berlaku zaman Nabi tidaklah menyebabkan sahabat-sahabat Nabi melakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Yang ni yang kita nak tiru tuan-tuan. Kalau betul kita sayang kepada Nabi, kalau betul kita ikut segala sunnah yang diajarkan oleh Nabi, antara contoh yang perlu kita ikut benda-benda macam ni. Bila berlaku benda ajaib, benda pelik, janganlah kita ni pergi ambil batu tu seorang sikit, bawa balik apa semua, anggap dia sebagai azimat ke tangkal ke apa ke. Yang ni merosakkan akidah. Baik. Bila pukul, maka dia mengeluarkan cahaya yang menerangi Madinah. Bila keluar cahaya, Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar, dan diikuti oleh orang-orang Islam yang lain. Mereka semua sama-sama bertakbir bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pukul pula batu tu kali yang kedua. Pukul kali yang kedua. Kali kedua lagi sekali batu tu terbelah lagi sekali dan mengeluarkan cahaya yang menerangi Madinah. Lalu lagi sekali Nabi bertakbir dan umat Islam juga bertakbir. Pukul kali yang ketiga, pecah, hancur batu tu dan mengeluarkan cahaya lagi sekali. Dan lagi sekali Nabi bertakbir dan sahabat-sahabat Nabi pun sama-sama bertakbir. Tuan-tuan, ada atau tidak para sahabat menganggap keramat yang ada pada batu tu, maka mereka boleh jadikan sebagai tangkal ke, azimat ke, bawa balik simpan kat rumah ke apa ke? Tak ada. Ni contoh daripada generasi sahabat yang dibimbing oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang batu yang bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni disebut dalam Sahih Imam Muslim, iaitu masa Nabi di Mekah, dan masa tu Nabi belum lagi terima wahyu, belum lagi dapat the first revelation. Wahyu yang pertama belum lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum lagi. Nabi di Mekah belum terima wahyu lagi. Maka ada batu yang duk bagi salam dekat Nabi. Batu tu bagi salam kepada Nabi, dan Nabi tahu batu tu. Tapi Nabi dan para sahabat tidak pernah ambil batu tu, bawa balik rumah, jadikan batu tu sebagai tangkal ataupun untuk buat ubat, untuk rawatan dan sebagainya. Tak ada, kan? Dan kisah ni diceritakan oleh Jabir bin Samrah. Dia cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, inni la a'rifuhu al-an qabla an ub'atha, inni la a'rifuhu al-an. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya sesungguhnya aku mengetahui satu batu di Mekah, yang mana batu ni memberi salam kepada aku sebelum aku ditabalkan menjadi Nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Nabi kata, sampai sekarang Nabi kata dia tahu batu tu. Tapi Nabi dan juga sahabat lain tak ada ambil batu tu apa, bagi perhatian istimewa kepada batu, tak ada. Kalau zaman kita, katalah tuan-tuan tua masjid ni, tuan-tuan tua masjid ada batu kat sebelah, dekat tepi jalan tu bagi salam kat tuan-tuan. Apa tuan-tuan buat? Nombor 1, siapa sakit jantung pakai rebah situ. Kan? Turun-turun tangga masjid, batu dekat tepi jalan tu bagi, Haji, Assalamualaikum. Batu tu bagi salam. Haji tu pula ada masalah ni, kesihatan ni tak berapa nak kuat, rebah pakai jumpa malaikat muka nakir, tuan-tuan. Pakai habis itu nyawa. Kalau saya lari dulu. Kalau saya lah, tuan-tuan saya tak tahu, terkejut tuan-tuan, batu bagi salam kat kita, kan? Tak apalah tuan-tuan terkejut ke, sakit ke apa ke, tak apalah. Tapi kalau orang kita tuan-tuan ada batu boleh cakap, batu tu bagi salam, habis batu tu pakai angkut bagi seorang sikit. Tapi Nabi tidaklah ambil batu tu, simpan batu tu, letak dalam almari ke, buh dalam beg ke, buh dalam kereta ke apa ke, tak ada. Tak ada. Batu tu bagi salam kepada Nabi, dan itu salah satu mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan, benda yang luar biasa, benda yang istimewa yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi. Dekat kita tak adalah berlaku benda-benda macam tu, kan? Tak berlakulah kepada kita. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan sekalian, di sisi orang Islam ada batu yang istimewa. Bukan tak ada, di sisi orang Islam sampai sekarang ada, iaitu Hajarul Aswad. Kan? Hajarul Aswad, batu yang istimewa di sisi orang Islam. Tapi tuan-tuan, walaupun Hajarul Aswad tu sangat istimewa di sisi orang Islam, tetapi Hajarul Aswad sendiri tak boleh mempertahankan dirinya. Hajarul Aswad, batu hitam tu yang duduk di penjuru Kaabah tu, yang semua orang meraihkan dia sampai tak semua orang berebut kalau boleh nak cium dia. Tapi Hajarul Aswad tidak boleh mempertahankan dirinya sendiri apabila puak-puak Syiah, kan, Qaramitah, puak-puak Syiah Qaramitah curi dia, ambil dia dan bawa lari ke Bahrain. Setengah riwayat kata dibawa lari ke Bahrain selama 2 tahun ataupun beberapa tahun. Hilang.
Hajar Aswad tidak ada di Kaabah. Hajar Aswad yang disebut oleh Nabi batu dari syurga, yang dimuliakan oleh orang Islam, batu yang begitu istimewa. Tetapi batu yang begitu istimewa pun tidak dapat mempertahankan dirinya. Bila dijumpai balik selepas 2 tahun atau selepas beberapa tahun, tinggal cebisan sahaja, kan? Tinggal cebisan sahaja. Itu yang kita nampak sekarang ni, frame dia tu, kan? Kalau perak tu, silver, putih tu, tengah tu hitam. Hitam tu bukan Hajar Aswad juga, hitam tu pun frame juga untuk pegang cebisan kecil. Ada pun 8 kan? Ada 8 cebisan kecil Hajar Aswad tu. Tuan-tuan buka gambar dalam Google pun boleh cari, zoom tengok, ada bintik-bintik tu. Kecil je, kecil-kecil tu. Itu Hajar Aswad yang telah pecah. Puak-puak Syiah Qaramita melakukan pengkhianatan terhadap Hajar Aswad. Sebab tu kita orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita tidak mengangkat batu hitam itu lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi tunjuk contoh macam itulah juga Umar buat. Apa dia? Cium saja. Tak ada lah kata bila dapat cium Hajar Aswad, oh ni haji saya haji mabrur. Kan? Haji saya haji mabrur. Ni cerita betul ni, kisah benar ni. Saya dekat lobi hotel. Saya dekat lobi hotel. Salah seorang daripada jemaah haji Malaysia kita lah, sampai kat lobi hotel dengan muka seronok ni. Saya haji mabrur, dia kata haji mabrur. Saya kata pasal apa haji mabrur pula? Saya kata dia, apa cerita? Kita pun nak tahu lah pasal apa. Oh, saya dapat cium Hajar Aswad. Dapat cium Hajar Aswad terjadi haji mabrur. Kok mana pula tu, kan? Betul lah, bagus. Kita tak nafi bagus, kan? Saya pun kalau dapat kesempatan nak juga cium, kan? Tapi bukanlah bila cium Hajar Aswad tu menjadikan haji kita mabrur, kan? Yang tu bukan, kan? Jadi, tapi benda-benda yang sunat lah, benda sunat dapat pahala, kan? Dapat pahala. Jadi apa kata Umar Al-Khattab, tuan-tuan? Umar kata, inni a'lamu annaka hajar, kan? La tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Dalam hadis Bukhari, Umar kata apa? Sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau sekadar batu. Engkau adalah batu yang tidak ada mudarat, tidak memiliki mudarat, dan engkau juga tak boleh bagi manfaat. Jikalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu. Umar kata tak ada istimewanya Hajar Aswad kecuali setakat mana istimewa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kata istimewa sebab apa? Sebab Nabi yang ajar kepada kita. Hak selain daripada hak Nabi ajar, tidak ada keistimewaan apa-apa. Ini bentuk ataupun cara orang Islam memuliakan sesuatu. Kita takkan pergi beyond, melampaui, lebih daripada sempadan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah dengan Kaabah dan sebagainya lah, kan? Yang kita duk pergi peluk Kaabah, duk pegang kelambu, duk sapu apa ni, kain serban, kopiah tu pasal apa? Yang kita tengok setengah-setengah orang Islam pergi dekat apa? Masjid-masjid kecil-kecil tu kan. Pergi peluk pintu masjid kecil-kecil tu, duk sapu apa? Pasal apa? Masalah dia bertabarruk dengan cara yang salah. Bertabarruk, ambil berkat, cari berkat dengan cara yang salah. Masjid, cara kita tabarruk dengan masjid ialah sembahyang dalam masjid. Tabarruk dengan masjid, cara dia ialah kita tahiyatul masjid. Tabarruk dengan masjid adalah dengan cara i'tikaf dalam masjid. Bukannya pergi peluk tiang masjid. Ada tak masjid pakai terhubung? Kalau duk peluk tiang ada berapa ni? Lebih ni 10 ni. Ambil seorang satu, duk peluk tiang masjid. Betul lah masjid ada berkat, betul kita akui masjid ada berkat, tapi berkat bukan ikut kepala kita.
Berkatnya masjid bukan ikut nafsu kita, karut marut kita, bukan. Berkatnya masjid adalah mengikut acuan, bentuk dan kadar yang telah ditetapkan oleh nas agama, oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga tuan-tuan ni, bila time Maulidur Rasul duk kalutlah dengan capal pula. Kan? Saya tak maulah ulas panjang-panjang sikit lagi, tuan-tuan marah kat saya pula. Marah. Bukan tak boleh nak guna simbol, boleh. Guna simbol apa? Guna simbol bulan sabit. Guna simbol apa ni? Bulan sabit dengan bintang. Guna simbol bintang. Guna apa lagi? Color tertentu, ada color putih, color hijau. Kalau Arab Saudi tu la ilaha illallah dengan pedang apa semua, kan? Guna simbol apa? Kan? Boleh. Ke apa ni, pasukan apa ni, kelab ke apa persatuan ada perisai lah apa semua, pedang, keris. Kalau orang Melayu ada keris, lambang songkok, tak apa, lambang selipar, lambang kasut, lambang apa pun silakanlah, tapi mengikut setakat mana yang sesuai di sisi agama. Jangan kita lebih-lebih daripada tu, kan? Kalaulah kita terkenangkan Nabi, maka kenapa yang kita angkat selipar saja? Angkatlah juga unta Nabi. Buat gambar unta, buhlah unta tu dekat kopiah, dekat baju, dekat topi. Nabi juga tidur dalam rumah. Lukislah rumah Nabi, bubuhlah dekat kopiah, dekat baju, dekat topi. Apa lagi? Banyak tuan-tuan. Hak Nabi ni. Nabi juga ajar kita Quran. Tu dia lah, Quran bubuh dekat kopiah. Banyak lagi, bukan setakat selipar tuan-tuan. Jadi kenapa yang sampai hari ni seolah-olah siapa yang tak terima selipar tu, dia jadi masalah pula. Hak ni yang kita susah nak digest. Lepas tu pula, yang bentuk selipar macam tu siapa yang mula-mula lukis? Kita ambil kat mana tu tuan-tuan? Orang duk tanya saya jawab ginilah. Generasi terbaik, kan? Hak 3, hak pertama tu. Ada tak cerita pasal capal-capal ni tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Dah selesai dah satu. Lepas daripada 3 generasi tu, tengok pula imam-imam yang muktabar dalam mazhab. Dah kita kata kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ada tak? Tak ada. Tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawinya, Imam Ibn Hajar, kita duk baca ni Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Al-Haytaminya dan sebagainya. Banyaklah, kan? Ada tak tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i? Tak ada juga. Lepas tu duk jumpalah, adalah kat mana-mana. Daripada situ kita besarkan dia. Hak ni merisaukan. Yang ni merisaukan. Kalau tuan-tuan tengok, betul, kan? Kita tengok betul, memang betul. Selipar ni sunnah, kan? Capal ni sunnah. Tapi tuan-tuan kena faham sunnah yang macam mana. Betul. Selipar tu sunnah. Kalau tuan-tuan tengok, dia adalah satu kebiasaan para nabi-nabi, betul? Contohnya Nabi Musa alaihissalam, ketika mana dipanggil ke lembah Tua, kan? Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk, kan? Fakhla na'laik innaka bil wadil muqaddas Tua. Ketika falamma ataha nudiya ya Musa, ketika mana dia datang ke tempat api tu, dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas Tua. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah, pecatlah, kan, tu alas kaki tu, tanggalkanlah, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Al-Muqaddas Tua, lembah yang suci. Maknanya Nabi Musa pakai alas kaki.
kasut ke, sandal ke, apa ke, dia pakai alas kaki. Dia tak pergi pakai kaki ayam. Itu maksud dia sunnah. Jadi bila tuan-tuan pakai kasut, seliput, itu sunnah, kan? Sebagaimana Nabi ni dia ada rumah, kan? Nabi pun tidur, Nabi pun berehat, kan? Nabi makan, dan benda Nabi makan benda hak biasa ada di tempat dia. Itu adalah sunnah. Tapi sunnah yang macam mana? Yang tu ada dia punya explanation. Dia ada further explanation. Dia ada huraian lanjut. Kita tak bolehlah semua benda tu tiba-tiba, ini sunnah Nabi yang kita anggap dia itu adalah ibadat. Tak semestinya. Dan kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ia adalah satu kebiasaan para Nabi, dan ini disebut oleh Ibn Arabi. Dia kata bahawa, dia kata alas kaki ni, sandal apa semua ni termasuk pakaian para Nabi. Mana kita tidak, Nabi-Nabi tidak berkaki ayam. Macam kita sekarang lah. Pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab penting kita jaga kaki. Supaya bila kita pakai kasut yang sesuai, slipper yang sesuai, maka dia jaga, dia lindung kaki kita daripada terpijak benda-benda yang bahaya. Daripada kuman, apa semua, bakteria, kotoran apa semua ni. Maka sunnahnya ialah kita pakai alas kaki yang sesuai untuk kita. Orang perempuan nak pakai kasut tumit tinggi boleh tak? Boleh orang perempuan? Pergi tengok saya ada tak pakai tumit tinggi. Pakailah apa pun, tapi jangan memudaratkan diri. Ni sampai tumit tinggi, akhirnya sakit belakang. Dan nak nampak punggung tu dia keluar sikit tu, kan? Bagi tinggi, nak jalan yang bagi nampak itu sikit, lah kali ni sakit belakang. Baca kajian barat pun banyak tuan-tuan. Bukan saja kita orang Islam tak suka orang perempuan duk jalan pelik-pelik, tapi orang barat pun mengakui bahawa pakai tumit tinggi macam tu dia akan memudaratkan kita. La darara wa la dirar. Kan kita tak bolehlah buat benda-benda yang memudaratkan kita. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun, Nabi sebut istakthiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'al. Selalulah pakai alas kaki, selipar apa, capal semua ni pakai. Nabi suruh pakai. Kerana seseorang itu akan selalu naik kenderaan selama mana dia pakai alas kaki, selipar, sandal apa semua ni. Nabi pun suruh kita pakai. Itu betul lah, sunnah lah tu. Tapi bukanlah seperti mana yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Lebih-lebihan tu tak boleh lah, kan? Berlebih-lebihan sehingga menganggap bahawa bentuk tertentu yang macam ni hanya sunnah. Bukan, kan? Itu bukan. Dia alas kaki ni, kasut, sandal, capal semua ni, dia termasuk dalam hadis Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, ataupun antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Maknanya kita pakailah, nak tebal mana, selesa macam mana, nak lindung macam mana, bentuk macam mana, berdasarkan kepada ilmu yang kita ada, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang penting dia selamat, kan? Dia selesa untuk kaki kita, dia lindungi kaki kita dan sebagainya. Tempat kerja setengah-setengah kilang apa semua ni, dia ada kasut yang protect, kan? Kaki kita ni jatuhlah benda keras macam mana, dia akan protect daripada dihempak oleh benda berat. Ataupun di tempat kerja yang tertentu, dia lindungi kaki kita daripada tercucuk benda-benda tajam. Macam tentera kita tengok, dia punya kasut dia lain, kan? Dia bukan macam kasut yang kita pergi pejabat dan sebagainya. Itu sunnah, kan? Itu sunnah. Jadi bila kita ikut ajaran Nabi ni dengan cara yang betul, baru dapat pahala. Tapi bila kita keterlaluan, kita mereka-reka benda yang tidak diakui pun oleh para fuqaha yang muktabar, itu bahaya. Itu bahaya kerana melampau. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.